Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna ad-dina 'indallahi al-Islam.
wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah, pada hari Jumaat yang barakah ini, malah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-muttaqin, golongan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang sanggup melaksanakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah dan bersedia pula untuk meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah Ta'ala dan beroleh barakah daripadanya, dan sentiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jemaah yang dimati Allah, setiap kali Jumaat kita diperingatkan supaya kita sentiasa berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas aliran mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi, apa yang dikenali sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah, mazhab yang telah diperakui oleh seluruh dunia Islam kecuali sebahagian kecil yang menyimpang daripada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di akhir-akhir ini timbul kekeliruan kerana ada percubaan untuk melarikan diri daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Maka timbullah kekeliruan sebahagian kecil daripada masyarakat umat Islam, khusus di negara kita. Kerana ada keseruan-seruan ke arah itu, seolah-olah ada kecenderungan untuk menolak pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berasaskan aliran mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut fatwa negara kita Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, telah pun mencatatkan dan memutuskan bahawa hanya aliran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang berasaskan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi sahajalah yang perlu dipegang dan wajib dipegang oleh kita sekalian sebagai anak-anak negeri yang patuh kepada arahan dan mengikut enakmen pentadbiran hukum syarak di negeri yang mana kita berada pada hari ini. Dari sudut mazhab fiqh pula, kita naklah berpegang kepada mazhab Syafi'i, di samping memperakui tiga lagi mazhab yang lain, iaitu mazhab Al-Imam Al-Hanafi, Imam Malik radhiyallahu anhu, dan Imam Ahmad Hanbal atau yang dikenali dengan Imam Hanbali. Maka keempat-empat mazhab ini telah pun mendominasikan seluruh dunia Islam, bukan saja kita di Malaysia, bahkan mewakili 90% penduduk dunia Islam menganut ajaran ini, mazhab ini, yang telah pun dipegang oleh datuk nenek kita, para ulama silam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah daripada kalangan ahli salaf, kerana Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Mengikut ta'rifan mazhab salaf, ialah mereka yang berada dalam lingkungan 300 tahun kewafatan Rasulullah. Maka Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain semuanya dalam lingkungan mazhab salaf, termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 260 dan meninggal dunia pada tahun 324. Maka kesemua imam-imam ini adalah imam mazhab salaf yang dekat dengan pegangan Rasulullah SAW, yang kesemuanya pegangan dan segala keputusan rumusan yang dibuat adalah berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tidak lari daripada prinsip ini, kerana mereka ini di kalangan orang yang begitu mahir dengan Al-Quran, hafaz Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Syafi'i dalam usia 9 tahun telah menghafal Al-Quran dan khatam Al-Quran 2 kali sehari. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita naklah berpegang dengan mazhab ini, dan jangan kita ada rasa keraguan, dan jangan terpengaruh dengan aliran-aliran yang cuba untuk memperak-perandakan aliran imam yang telah pun saya nyatakan tadi,
kerana kita ditakuti akan menyimpang daripada ajaran sebenar yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama silam. Dari segi tasawuf dan akhlak pula, kita naklah berpegang kepada mazhab ataupun aliran Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau kita ingin berpegang atau mempelajari mendalami ilmu tasawuf, kerana kedua-dua imam ini adalah menjadi pegangan umat seluruh dunia Islam yang ingin mendekati ilmu tasawuf dan tarikat. Kerana mereka ini sebenarnya mempunyai mazhab dan manhaj ataupun cara yang begitu benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak lari dari prinsip-prinsip asas Islam yang telah dibina di dalam masyarakat Islam. Oleh itu, pada jemaah yang dikasihi oleh Allah, dalam khutbah yang terbatas ini, saya ingin menyatakan bahawa ahli sunnah itu bermaksud ialah sekumpulan manusia ataupun sekumpulan umat Islam yang berpegang dengan sunnah dan berada dalam kumpulan jamaah, yakni kumpulan yang besar. Maka itu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Jamaah arti dalam kumpulan yang besar. Yang Nabi SAW menyatakan sawadul a'zam, yakni kumpulan yang besar. Dan tidak mungkin kumpulan yang besar ini akan tersesat jalan. Kerana sesungguhnya para jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, 90%, hampir 90% penduduk dunia Islam adalah menganut aliran ahli sunnah wal jamaah dan berpegang dengan salah satu daripada mazhab fiqh, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Kumpulan yang besar ini tidak mungkin tersesat jalan. Dan inilah yang menjadi pegangan para guru-guru kita, guru-guru pondok kita, para alim ulama dahulu. Yang mereka ini semuanya berpegang dengan mazhab inilah. Dan tidak mungkin mereka tersesat jalan kerana mereka belajar agama daripada kulit ke kulit, mengaji kitab, mengajar tafsir Al-Quran, mengajar ilmu akidah ahli sunnah, mengajar ilmu fiqh dan segala ilmu yang terdapat dalam Islam, semuanya mereka mahir di dalamnya. Maka mereka inilah yang memperturunkannya kepada kita sekalian, sehingga kita berjaya dan berupaya mempertahankan akidah kita hari ini sampai kita berada pada hari ini pun kita tidak tersesat jalan. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan dan saya pegang pada hari ini, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak maunya sekiranya ada pemikiran-pemikiran yang membida'ahkan segala perkara-perkara yang telah pun diperakui oleh imam-imam dan guru-guru kita terdahulu. Bahkan mereka juga sebenarnya mengakui dan memperakui, bahkan mereka sendiri melakukan seperti mana yang kita lakukan pada hari ini, termasuk tahlil arwah, termasuklah berdoa selepas menunaikan solat, berwirid secara beramai-ramai, menyambut Maulid Rasul. Kesemuanya dilakukan oleh tuan-tuan guru kita terdahulu. Apakah tergamak untuk kita mengatakan mereka tersesat dan melakukan bid'ah? Sehingga bid'ah ini mereka bawa kepada setiap bid'ah itu akan masuk kepada kesesatan, dan kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita takut akan perkara ini, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam ayat yang saya bacakan di permulaan khutbah, surah Al-Anfal, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, maka hendaklah kamu ikut dia, dan jangan kamu cuba mengikut jalan-jalan yang lain, kamu akan tersesat. Maka Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menghuraikan, apabila ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, maka baginda memanggil para sahabat, membuat satu garisan yang lurus di atas tanah. Maka Nabi mengatakan, inilah jalan yang lurus, inilah jalan siratal mustaqim. Di samping jalan yang lurus itu, Rasulullah melukiskan jalan di sebelah kiri dan kanan, dengan mengatakan bahawa jalan yang lurus ini dan di jalan kiri dan kanan ini adalah jalan-jalan yang tidak ada jaminan. Hanya satu jalan sahaja yang dikatakan siratal mustaqim. Maka di kiri kanan, maka ada jalan-jalan yang sesat, yang kalau kita cuba untuk mengikuti jalan ini, maka ditakuti kita akan tersesat jalan. Kalau saya umpamakan kita mengikut imam mazhab ini, pada jemaah dikasihi Allah, adalah ibarat kita masuk ke dalam hutan belantara. Dan kita tidak biasa dengan suasana itu.
sudah tentu kita memerlukan guide, memerlukan pandu arah untuk berjalan menuju ke jalan yang destinasi yang kita tuju. Seandainya kita bersendirian menaiki apa yang kita tidak biasa dengannya, memasuki hutan belantara yang di mana di dalam hutan itu ada jalan-jalan kecil yang kita tidak terbiasa, dan ke mana endingnya, maka sudah tentu ditakuti kita akan tersesat jalan dan tidak akan sampai kepada matlamat yang dituju oleh kita sekalian. Maka oleh itu para jemaah sekalian, saya menyeru pada hari yang Jumaat yang penuh barakah ini, malah kita berpegang ke atas akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang rasa curiga dan rasa tersalah jalan untuk kita mengikutinya, kerana sesungguhnya laluan ini sebenarnya telah pun diterokai oleh ulama-ulama besar seperti mana Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Sembilan ini telah pun tercatat enactment ini di dalam pentadbiran buku syarak negeri. Wajib kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, dan wajib kita berpegang pada salah satu mazhab, dan mazhab rasminya di negara kita yang termaklum oleh kita sekalian, iaitulah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga dari segi tasawufnya kita berpegang pada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pada hari Jumaat yang mulia ini juga para jemaah sekalian, malah sama-sama kita mendalami akidah ini. Tidak cukup dengan khutbah yang ringkas ini untuk saya menghuraikan apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Namun secara ringkasnya para jemaah sekalian, yakinlah bahawa akidah ahli sunnah adalah akidah yang moderate ataupun yang sederhana, yang tidak ekstrim kepada kanan atau kiri. Mazhab yang seimbang, yang meletakkan akal dan juga hukum syarak pada tempatnya, dan mengambil kira hukum adat yang telah pun menjadi budaya dalam hidup kita. Maka ketiga-tiga hukum inilah yang kita pelajari dalam ilmu akidah, iaitulah hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Yang ketiga-tiga ini akan meletakkan kita dalam satu aliran mazhab yang sederhana, yang begitu tepat dan menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada hari yang mulia ini kita sama-sama berazam untuk mendalami akidah ini, dan kita yakinlah bahawa apa yang kita pegang ini sebenarnya adalah aliran yang terbaik yang telah pun dijamin oleh para ulama untuk kita meneruskan agenda kehidupan kita di dunia ini, supaya kita sentiasa berada di atas landasan siratal mustaqim yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus, wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kamu akan menjadi sesat dan menyesatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada saya sendiri daripada jemaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita sentiasa berada di atas landasan yang benar, jalan yang lurus, jalan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari yang mulia ini malah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu seluruh umat Islam hendaklah berselawat dan mengucap salam ke atasnya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada hari yang mulia ini sama-sama kita menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampunkan dosa kita dan dosa dua ibu bapa kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma ansur malikana al-mu'azzam al-wasik billah, dulu yang maha mulia Tuanku Muhris Ibni Almarhum Tuanku Munawwir yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbu wa tardah wa abid biwujudihi makaida ahli zulmi wal kufri wal khizlan. Allahumma rizzuq al-auna li abdika yang teramat mulia Datuk Kelana Petera Haj Mubarak bin Duhak al-ma'ruf bi undang luak Sungai Ujung, wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bi hurmati man arsalathu lil alamin rahmatan wa bushra. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa izda'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.